Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berita Al-Hijrah 20 Februari bersama saya Wan Kamarudin Wan Ibrahim, dan berikut tajuk utama malam ini. Perbuatan buang Al-Quran jejaskan akidah. Juga peperiksaan SPM bermula. Tindakan membuang kitab suci Al-Quran boleh merosakkan akidah. Itu tegas Mufti Wilayah Persekutuan Datuk Dr. Luqman Abdullah kepada individu yang melakukan perkara sedemikian, khususnya yang beragama Islam. Berbagai pentafsiran yang boleh kita sangkakan bila keadaan ini berlaku. Yang pertama, mungkin ia satu kejahilan daripada pihak yang membuang Al-Quran berkenaan, sehingga ia mencemar kesucian pada Al-Quran yang merupakan kitab suci yang paling perlu diberi penghormatan dalam akidah seorang Muslim. Ataupun mungkin itu satu provokasi. Kalau ianya satu bentuk provokasi, maka saya menyeru supaya satu tindakan dan siasatan dilakukan supaya ia tidak berlaku lagi di masa hadapan. Dan ada tambahnya, walaupun perkara yang dilakukan itu sama ada akibat kejahilan atau provokasi, kitab suci Al-Quran perlu dijaga dan diletakkan di tempat yang sesuai supaya kedudukannya sentiasa terpelihara. Dalam dua keadaan ini, sama ada kejahilan ataupun provokasi, kedua perkara ini perlu dipahamkan bahawa Al-Quranul Karim ada satu kitab suci bagi umat Islam yang tidak boleh diperlakukan dengan begitu hina, dan apa-apa tindakan yang menghina Al-Quran itu adalah satu perkara yang boleh merosakkan akidah umat Islam. Sebelum ini, tular di laman sosial video individu mengutip beberapa naskah Al-Quran yang dipercayai dibuang ke dalam longkang berhampiran lombong Taman Sri Murni Jinjang. Kesemua Al-Quran itu dibawa ke Masjid An-Nas, Kampung Selayang Lama sebelum laporan polis dibuat. Polis ketika ini sedang giat mengesan pihak yang terbabit dalam kes tersebut. Baik, desakan berhubung pengeluaran bersasar caruman kumpulan wang simpanan pekerja, KWSP tidak boleh sekadar mempertimbangkan kesan jangka pendek. Ahli Parlimen Gombak Datuk Seri Amiruddin Syahri berkata ini kerana ia memberi kesan besar kepada negara, terutama dalam persediaan berdepan situasi Malaysia menjadi negara menua menjelang 2030. Kerana satu kajian yang baru dibentangkan kepada kami ketika kami membuat retreat baru-baru ini, ada setempat kajian bahawa dengan pengeluaran-pengeluaran yang dibenarkan ketika PKP, ketika COVID-19, yang saya percaya membantu rakyat tapi perbelanjaannya tidak diagihkan dengan tepat, akhirnya menimbulkan apa? Akhirnya pada hari ini ada sebahagian pencarum hanya mempunyai sejumlah 68 sen sehari kalau umur mereka mencecah 75 hingga 78 tahun. Jadi saya rasa kerajaan kena mempertimbang antara kebertanggungjawapan dengan populisme dan gesaan-gesaan yang dibangkitkan oleh pembangkang pada hari ini supaya kita tidak terkesima dan tertipu dengan propaganda-propaganda dan pilihan itu. Datuk Seri Amiruddin yang juga Menteri Besar Selangor berkata demikian ketika membahaskan usul titah diraja di Dewan Rakyat hari ini. Dalam pada itu, sidang Parlimen hari ini turut menyaksikan satu usul tergempar dikemukakan Ahli Parlimen Arau Datuk Seri Syahidan Kasim yang meminta agar Dewan Rakyat membahaskan mengenai permohonan pengeluaran KWSP secara bersasar. Menurut beliau, kerajaan perlu menyegerakan pengeluaran KWSP secara bersasar kerana keadaan terdesak termasuk peningkatan harga barangan dan kos sara hidup. Usul itu bagaimanapun ditolak yang di-Pertua Dewan Rakyat Datuk Johari Abdul yang mencadangkan agar usul itu dikemukakan semula semasa pembentangan Belanjawan 2023. Kementerian Pertahanan menjangkakan kapal tempur pesisir LCS pertama dapat beroperasi sepenuhnya menjelang 2026. Menterinya Datuk Seri Muhammad Hassan berkata mengikut perkiraan kapal pertama itu dijangka siap tahun depan, namun ia perlu menjalani beberapa proses sebelum dapat digunakan sepenuhnya nanti. Kita mengatakan kapal ini siap pembinaannya, ya. Ini ada dua perkara, Datuk, betul. Kapal ni ada dua perkara. Satu, pembinaannya dalam dia punya yard. Nombor dua, kapal ni dah siap, kena pergi apa yang dipanggil sebagai harbour
assessment test. Betul. Dekat pelabuhan. Dia sengit ke, dia boleh terapung ke, dia tidak ke, macam-macam. Lepas tu nanti assessment test kita kena keluar. Dah lepas itu mengambil masa 20 lebih bulan, 22, 24 bulan itu betul. Barulah kapal ini akan dikomisionkan, ya. Jadi kita kata kapal ni siap dalam pembinaan di dalam dia punya dry dock. Tambah Datuk Seri Muhammad, tinjauan beliau di pembinaan di gudang Balstead Naval Shipyard mendapati enjin kotak gear dan berbaling telah dipasang di kapal pertama. Kini hanya tinggal pemasangan alat pertahanan, persenjataan dan elektronik sahaja. Beliau berkata demikian ketika menjawab soalan tambahan Nordin Ahmad Ismail, PN Lumut di Parlimen yang memintanya menjelaskan perjalanan terkini projek LCS. Peperiksaan pertama secara bersemuka menjadi satu cabaran buat calon SPM 2022 selepas melalui pembelajaran secara hybrid ekoran pandemik COVID-19. Menurut Pengarah Pendidikan Jabatan Pendidikan Wahab Persekutuan Kuala Lumpur, Norayati Abdul Wahab, pelaksanaan kurikulum standard sekolah menengah atau KSSM yang baru itu turut menjadi cabaran yang mereka perlu hadapi. Namun ia bukan penghalang untuk mereka mendapatkan keputusan yang cemerlang. Laporannya bersama wartawan Zarith Sufia Zaharuddin. Sebelum ini kita pandemik kan, dan sekarang itu soalan-soalannya adalah berdasarkan KSSM dan sepenuhnya murid telah secara bersemuka. Sebelum ini kita lihat dia kalau semasa pandemik mereka adalah secara hybrid, ya, dan sekarang sepenuhnya secara bersemuka. Ini adalah peperiksaan yang pertamalah sepenuhnya secara bersemuka dengan kurikulum baru. Menurutnya, seramai 19,993 calon berdaftar menduduki peperiksaan Sijil Pelajaran Malaysia SPM 2022, membabitkan 154 pusat peperiksaan di seluruh wilayah Persekutuan Kuala Lumpur hari ini. Daripada jumlah itu, 145 calon bagi berkeperluan pendidikan khas termasuk OKU penglihatan buta dan rabun, pertuturan, pendengaran, fizikal dan pelbagai. Sasaran calon yang layak mendapat sijil adalah sebanyak 84%. Dalam pada itu, Pengetua SMK Kiara Mas, Dahanum Soyono berkata, mereka menyasarkan keputusan SPM dan grade purata sekolah GPS meningkat berbanding tahun SPM sebelumnya. SMK Keramas telah menyasarkan keputusan SPM pada tahun 2022 ialah sebanyak 97.8% dan kita sekarang berusaha untuk meningkatkan GPS sekolah ke angka 4 dan menambahkan bilangan murid yang memperoleh 5A ke atas. Dalam pada itu, tinjauan di Sekolah Menengah Kebangsaan Kiara Mas Kuala Lumpur mendapati calon mula berkumpul di Dewan Sekolah seawal jam 7 pagi tadi. Rata-rata calon-calon SPM 2022 yang ditemui teruja walaupun agak gementar dalam menjawab kertas peperiksaan pertama mereka, iaitu Bahasa Melayu Kertas 1. Tambah mereka, pelbagai persediaan telah dilakukan bagi mencapai sasaran dan memperoleh keputusan yang diharapkan. Sebenarnya sebelum jawab memang nervous lah Kak, tapi lepas jawab ada lebih confidence untuk jawab paper yang lain. And kenapa nak nervous sebenarnya kalau dah belajar? Target saya untuk dapat untuk SPM straight A's sebab saya nak dapat scholarship and study kat luar negara. And persediaan saya adalah belajar tapi not over belajar, have a proper timetable and pergi dekat tuition, belajar dengan cikgu, tanya soalan. Perasaan saya menjawab kertas pertama SPM tu sangat menakutkan. Tetapi apabila menampak soalan dia, rasa tenang pula sebab senang sangat soalan tu. InsyaAllah tahun ni dapat menerima 5A. Rasa nervous jugalah sebab kita baru first day and at the same time saya rasa macam tak sabar nak habis SPM cepat-cepat. Kalau boleh cepat lagi. Hari ni saya rasa macam nervous sangatlah. Semalam tak ada lah rasa nervous tapi bila dah hari ni nervous pula. Kata-kata hati macam beating very fast lah. Target saya tak minta banyak pun. Saya just harap semua teras saya dapat A dan
ke atas lah. Dapat A+ pun syukur sangat. Dan subjek elektif saya, subjek sains tulen, saya just harap C ke atas lah. tak banyak lah. Suasana hari pertama peperiksaan SPM di Sekolah Menengah Kebangsaan Kiara Mas kelihatan berjalan dengan lancar. Rata-rata calon yang ditemui juga sudah pun bersiap sedia. Biarpun sedikit gemetar untuk menjawab kertas peperiksaan pertama mereka pada pagi ini. Bagaimanapun dalam peluang ini saya mengucapkan selamat menduduki SPM kepada semua calon dan semoga dipermudahkan segala urusan. Ingat, kecemerlangan itu boleh dicapai oleh sesiapa mahupun insan biasa yang berusaha secara luar biasa. Saya Zahid Sufia melaporkan untuk Berita Al-Hijrah. Dalam pada itu, di Johor, 48,759 pelajar menduduki ujian bertulis Sijil Pelajaran Malaysia SPM 2022 bermula hari ini. Dan Timbalan Pengarah Pengurusan Sekolah Jabatan Pelajaran Johor, Anwar Sukiran berkata, persiapan rapi telah pun dibuat bagi memastikan kelancaran semasa peperiksaan berlangsung. Menurutnya, pelajar yang terlibat akan mengambil peperiksaan di 367 pusat peperiksaan di negeri itu. 4,823 petugas yang terdiri daripada guru-guru digerakkan untuk mengawasi setiap pusat tersebut. Manakala calon-calon SPM dari kawasan Kepulauan Mersing telah ditempatkan di sekolah berasrama penuh di Tanah Besar bagi memudahkan mereka menduduki peperiksaan. Persiapan dan juga persediaan peperiksaan SPM sebenarnya telah disusun, diatur dengan rapi dan kita sentiasa siap siaga memastikan bahawa persediaan pusat peperiksaan, calon, sekolah dan sebagainya dapat mengurus peperiksaan dengan lancar. Menurutnya, SPM di negeri Johor turut melibatkan seramai 1,796 calon persendirian selain 149 calon berkeperluan khas iaitu daripada golongan orang kurang upaya OKU. Beliau berkata demikian pada sidang media selepas meninjau sesi peperiksaan SPM di Sekolah Menengah Kebangsaan SMK Bandar Baru Uda, Johor Bahru hari ini. Walau dibantah, tetap perlu diteruskan. Projek pembangunan lembangan sungai bersepadu PLSB Sungai Golok perlu diteruskan walaupun terdapat bantahan dalam kalangan penduduk. Menteri Sumber Asli Alam Sekitar dan Perubahan Iklim Nik Ahmad berkata ini kerana projek berkenaan mampu menyelesaikan isu banjir di sebahagian kawasan yang sering dilanda bencana itu. Perlu sebab dia untuk menahan air tersebut. Cuma masalah macam dia ada dua perkara lah. Macam satu, kita kena ambil maklum bahawa ia merupakan proses dalam proses pembinaan. Dia belum siap lagi. Dan memang sebenarnya kena ambil maklum bahawa kawasan lain sebenarnya masalah banjir telah berkurangan dengan ketara. Tapi kita maklum juga di bawah kawasan Tersang tu dia menjadi serius. Yang itu kita sedar. Jadi sebab itu yang saya katakan bahawa selepas kita bawa isu itu ke JPS, mereka bersetuju untuk mengambil tindakan untuk ada aliran air keluar daripada kawasan tersebut. Menurutnya, terdapat permohonan penduduk yang mahu pintu air ditambah dan hasil perbincangan dengan Jabatan Parit dan Saliran JPS, penambahbaikan rekaan benteng itu telah dipersetujui. Antaranya membina saluran bagi membolehkan air banjir yang terkepung dialirkan ke kawasan sungai yang berdekatan benteng tersebut bagi mengurangkan impak banjir di kampung-kampung yang berdekatan projek tersebut seperti Kampung Tersang dan Gual Periuk. Kerja-kerja teknikal awalan tersebut telah pun dimulakan oleh pihak JPS. Beliau berkata demikian ketika ditanya sama ada projek berkenaan akan diteruskan susulan penduduk membantah pembinaan projek itu berikutan banjir di beberapa kampung yang berhampiran PLSB menjadi semakin buruk dan ada yang menghadapi masalah banjir termenung sehingga 2 minggu. Terdahulu, Nik Nazmi mengadakan pertemuan dengan pengamal media Kelantan di Hotel Perdana di Kota Baru. Media sebelum ini melaporkan hampir 100,000 penduduk daripada 62 kampung di Rantau Panjang kecewa dengan pembinaan PLSB Sungai Golok yang dianggap gagal menyelesaikan masalah banjir, terutama ketika monsun Timur Laut MTL melanda pada November hingga April setiap tahun.
Susulan itu lebih 500 penduduk yang terjejas banjir disebabkan projek itu menyertai demonstrasi aman bagi menyuarakan bantahan dan rayuan berhubung nasib mereka akibat bencana yang berlaku selepas pembinaan benteng terbabit pada 13 Januari lalu. 150 kanak-kanak pengidap kanser diraih kumpulan ibu bapa dan sokongan anak-anak kanser atau singkatannya KIDS, dan sambutan melalui program Kembali ke Sekolah Anak-anak Kanser KIDS, Wira Kita Kembali ke Sekolah 2023 itu disambut buat kali ke-9. Pengerusi KIDS Hamidah Tajuddin berkata program itu dilaksanakan bagi memberi dorongan kepada pesakit kanser kanak-kanak sebelum memulakan sesi persekolahan agar mereka yakin bahawa mereka juga berkebolehan seperti kanak-kanak sihat yang lain selain menanam keyakinan bahawa kehidupan mereka bukan terbatas di wad sahaja. Program pada hari ini adalah program sempena Back to School, iaitu kembali ke sekolah, di mana kami meraihkan KIDS, iaitu KIDS kumpulan ibu bapa dan sokongan kanak-kanak kanser, meraihkan anak-anak kanser yang dirawat di Hospital Kuala Lumpur yang doktor telah sahkan untuk bersekolah kembali. So hari ini sebelum bukanya sesi persekolahan, kami meraihkan mereka dan memberi macam beg sekolah, stationery semua untuk memberi sokongan kepada mereka untuk bersekolah kembali. Beliau berkata demikian kepada media selepas melancarkan program Kembali ke Sekolah Anak-anak Kanser KIDS Wira Kita Kembali ke Sekolah 2023 di Ibu Negara. Dalam pada itu, rata-rata pesakit kanser kanak-kanak yang mendapat rawatan kanser di Hospital Tunku Azizah Kuala Lumpur teruja untuk memulakan sesi persekolahan. Seronok, tanpa jumpa kawan, tanpa jumpa cikgu. Lepas tu, tanpa belajar. Saya rasa gembira lah sebab kita dapat belajar, dapat berjumpa rakan-rakan dan dapat menambah lagi ilmu pengetahuan. Seperti kita tahulah, penyakit kanser ni bukan boleh buat main, dan ia boleh menyebabkan seseorang kanak-kanak, membuatkan dia rasa tidak aktif dalam sosial. Jadi apabila kita dah masuk ke sekolah ni, kita boleh bersosial seperti biasa. Lagi satu, dengan bimbingan cikgu, kita dapat kita dapat meningkatkan lagi ilmu. Dulu-dulu waktu kecil-kecil dan belajar, selalulah hidung tiba-tiba berdarah. Lepas tu kalau terlanggar sikit je lebam. Saya rasa bersyukur sebab dapat kawan baru. Cikgu pun sayang saya. Lepas tu dapat best friend. Seramai 350 orang ahli keluarga termasuk ibu bapa dan kanak-kanak kanser memeriahkan program. Program itu disusuli dengan acara menyampaikan beg sekolah, alat tulis serta sumbangan wang tunai dan kasut sekolah yang ditaja oleh beberapa penaja. KIDS merupakan sebuah persatuan bukan kerajaan yang menyediakan sebahagian bantuan fizikal dan sokongan emosi kepada kanak-kanak yang menerima rawatan kanser di Hospital Tunku Azizah Kuala Lumpur. Kementerian Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat akan mencadangkan penubuhan jabatan kanak-kanak khusus bagi menangani isu dan jenayah melibatkan kanak-kanak. Menterinya Datuk Seri Nancy Shukri berkata ia merupakan cadangan kali kedua selepas usul sebelum ini ditolak kerana memerlukan peruntukan yang besar. Tapi saya mohon lagi sebelum hari bajet ni lah, hari bajet pagi itu kita akan kemukakan lagi paper kita ke Kabinet dengan mohon izin daripada Yang Berhormat Perdana Menteri dan juga pihak keuangan. Hari itu saya baru lepas meeting hari Friday itu kan, saya mohon supaya dibenarkan kami bawa lagi paper tu. Sebab yang hari itu sebab dia kata terlalu besar, yang kita minta tu terlalu besar dari segi staffing. Beliau berkata demikian selepas mengadakan lawatan kerja ke Pusat Temuduga Kanak-Kanak CIC bahagian siasatan seksual, wanita dan kanak-kanak D11 Jabatan Siasatan Jenayah JSJ di Ibu Negara siang tadi. Jelasnya kekurangan kekuatan pegawai di bawah Jabatan Kebajikan antara punca mengapa Jabatan Kanak-Kanak itu perlu ditubuhkan.
Selain itu, selepas lawatan dibuat, beliau mendapati polis Diraja Malaysia PDRM memerlukan peralatan terkini dan penambahan kaki tangan untuk melakukan siasatan bagi menangani kes-kes jenayah di bawah D11 selain bekerjasama bertukar maklumat dengan pihak berkuasa luar. Bayangkan komputer mereka tu pun masih lagi yang lama, memerlukan sistem yang update, up to date lah. Up to date di mana mereka dapat storing dia punya data tu lebih tinggi ya. Dan dia punya, especially dia punya vision tu. Sebab itulah yang menjadi terutama sekali kalau pornografi, you want to see sama ada betul ke tidak itu budak-budak ataupun kanak-kanak, talking about kanak-kanak punya pornografi evidence. 5 Januari lepas, KPWKM dalam usaha mewujudkan Jabatan Khas Kanak-Kanak dalam usaha melindungi golongan itu termasuk melibatkan isu pemerdagangan, penderaan dan pengabaian kanak-kanak. Penubuhan itu katanya sudah dipersetujui secara prinsipal oleh Kabinet termasuk Perdana Menteri. Mangsa gempa utara Syria bimbang, bantuan disekat. Mangsa di bahagian utara Syria yang dimusuhi kerajaan Bashar al-Assad akan berdepan kesukaran untuk bangkit semula akibat gempa bumi. Lebih-lebih lagi, sebarang bantuan dunia yang dihantar ke Damsyik dijangka akan dikawal Bashar tanpa menyalurkan kepada penduduk di utara negara itu. Butirannya bersama wartawan Zaim Zamani. Di Jandares Syria, ratusan bangunan di kawasan ini runtuh serta rosak akibat gegaran pada 6 Februari lalu. Lebih 800 nyawa terkorban di bandar ini. Selepas 2 minggu kejadian, mangsa yang ditemui reda dengan ujian yang menimpa. Namun apa yang menjadi kebimbangan mereka ialah hidup pasca gempa, terutama untuk membaik pulih kediaman. Bangsa memaklumkan hidup mereka sudah sedia susah. Kos untuk membaiki dan membina semula rumah yang tinggi akan menyebabkan ramai yang akan terus kekal tinggal di kemah kerana tidak mampu untuk membayar kerja-kerja baik pulih. وفي تصدعات بالحواش كثير يعني ما هو قليل ما بنعد يعني هلا حوشي وحوش غيري وغيري وجيراني 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 كلهم يعني مهدودات الحيطان كلهم الحيطان الحوش يعني مو تحويشه في طق بالغرف في طق بالجسر في طق بشغلات يعني بده ترميم بده شغل بده حساب. Bantuan dunia amat diharapkannya dan bangsa lain untuk membantu memulihkan kehidupan mereka. Bagaimanapun, apa yang menjadi kebimbangan ialah jika sebarang bantuan disalurkan dunia kepada kerajaan pimpinan Bashar, mereka tidak akan mendapat manfaatnya. Perkara itu turut diakui Naib Presiden Majlis Perundingan Pertubuhan Islam Malaysia MAPIM, Zulhanis Zainul, yang memaklumkan kerajaan Bashar tidak akan mempedulikan nasib penduduk di bahagian utara yang kebanyakannya pelarian di negara sendiri. Atas sebab itu, MAPIM melancarkan tabung kemanusiaan untuk penduduk di utara Syria untuk membantu meringankan beban mereka. Perhatian dunia sangat diperlukan untuk mereka membangunkan semula kehidupan mereka. Dan kita pasti kalau dunia hanya memfokuskan bantuan kepada kerajaan di Damsyik, iaitu dipimpin oleh kerajaan Bashar, sudah pasti bantuan-bantuan ini tidak akan sampai ke utara Syria. Dan masyarakat Syria juga jangan kita abaikan keperluan mereka, dan mereka sangat-sangat memerlukan perhatian dan juga bantuan daripada negara luar. Jadi kita merayu agar kita sama-sama memberi perhatian tentang isu ini, dan MAPIM Malaysia secara komited kita akan terus membantu masyarakat yang berada di utara Syria yang agak terpinggir menerima bantuan daripada dunia. Sumbangan terhadap misi kemanusiaan gempa Turki Syria MAPIM boleh dibuat di laman sesawang yang tertera. Laporan Zaim Zamani dan jurukamera Nur Nazrul Hafiz Japridin untuk Berita Al-Hijrah. ...36 korban dalam banjir dan tanah runtuh susulan hujan lebat melanda Sao Paulo, Brazil. Dan bencana itu menyebabkan 228 orang kehilangan tempat tinggal, manakala 338 lain dipindahkan ke tempat selamat. Antara kawasan yang teruk terjejas adalah di bandar San Sebastião, iaitu kira-kira 200 km utara Sao Paulo.
Hujan turun tanpa henti selama 24 jam di bandar yang terkenal sebagai lokasi percutian itu telah menyebabkan paras air naik sedalam 60 cm. Rakaman video diambil di bandar berkenaan menyaksikan seluruh kawasan kejiranan itu ditenggelami air, serpihan kediaman dihanyutkan, lebuh raya dinaiki air dan banyak kereta rosak akibat pokok tumbang. Pasukan penyelamat ketika ini masih bertungkus lumus mencari mangsa yang terperangkap. Bagaimanapun jumlah sebenar angka kematian serta skala kerosakan akibat bencana itu masih belum dapat dipastikan. Cuaca ekstrim ditambah lagi perubahan iklim memberi kesan buruk kepada Brazil. Tahun lalu lebih 230 orang terkorban di bandar Petropolis akibat hujan lebat. Dua peluru berpandu balistik jarak dekat ICBM dan satu tembakan artileri dilepaskan Korea Utara hari ini. Pelancaran kedua-dua peluru itu dibuat dalam tempoh 48 jam selepas Amerika Syarikat mengadakan latihan ketenteraan dengan Korea Selatan dan Jepun. Dua peluru berpandu itu dikesan dari kawasan Sukchon, selatan wilayah Pyongan pada jam 6 pagi dan 6.11 pagi waktu tempatan, dan mengenai kawasan yang ditetapkan di kawasan laut selepas terbang sejauh 340 dan 390 km. Sebagai rekod, pelancaran roket dan peluru berpandu balistik ini merupakan kali ketiga dilakukan Korea Utara pada tahun ini. 2 hari lalu, Pyongyang telah melancarkan peluru berpandu balistik dan mendarat di kawasan perairan terbuka Laut Timur Korea atau dikenali Laut Jepun. Sementara itu, adik perempuan pemimpin Korea Utara, Kim Yo-jong, memberi amaran negaranya akan menjadikan Lautan Pasifik sebagai lapangan sasar menembak. Katanya ia bergantung kepada tindak tanduk Amerika Syarikat di rantau itu. Itu sekian untuk malam ini. Ikuti kami di pelbagai platform media sosial seperti Facebook, Twitter, YouTube, Instagram dan TikTok. Juga layari alhijranews.com untuk laporan berita dalam dan luar negara serta artikel eksklusif. Saya Wan Kamarudin Wan Ibrahim. Satukan ummah dengan ilmu bagi memperkasa Malaysia Madani. Assalamualaikum, jaga diri, selamat malam.